Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi acara, seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa Pusat Dakwah Murtada Dakwah Center, disebut sebagai Madat. Ini masjid ni, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kerana datang lewat sikit ni. Kita jangkakan boleh sampai dalam masa tak sampai sejam. Rupanya dia makan sampai 2 jam lebih daripada Sungai Bakap tadi. Petang tadi ada program di Sungai Bakap, lepas tu habis lepas asar balik kejap ke rumah rehat tu. Tolak tadi lebih kurang pukul 6 lebih sikit kot. Kemudian 2 jam lebih baru sampai kemari. Minta maaf banyak-banyak no. Tapi Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat kerana dapat sampai ke pusat dakwah tuan-tuan dan perempuan ini. Cantik bukan main ni. Ini masjid saya tak? Saya jarang jumpa masjid tak ada kubah ni. Tapi tuan-tuan mendahului, ini mendahului zaman. Saya selalu sebut Ustaz, sebab kita ni negara banyak hujan. Bila negara banyak hujan ni, dia kubah tak pun nak sesuai. Kita boykot sikit lagi Dia bila negara banyak hujan ni, bila kita buat kubah banyak-banyak, yang saya tengoklah banyak-banyak masjid ni, kebanyakan kubahnya bocor. Dia tak tahan sebab hujan kita banyak setiap tahun. Itu bila saya tengok bangunan masjid ni 4 segi tu, saya kata bagus masjid ni. Cara dia melihat tu, sesuatu tu jauh ke depan. Ini yang kita nak. Mari pula masjid ni dapat mic sedap pula. Kita bila bagi salam tu rasa dengan sound system dia bagus dan sebagainya, bagus tuan-tuan ni. Ada pusat dakwah sebegini, dengan sambutan tuan-tuan dan perempuan ni, saya yakin dia akan menjadi satu pusat dakwah yang hebat pada masa akan datang. Kalau tuan-tuan buat boykot contohnya lah, ini baru nak masuk tajuk sikit-sikit baru. Kalau tuan-tuan nak buat boykot ni, sebab boykot ni dia akan menjadi kalau kita bersatu. Dia kena ikut perangai Cina sikit. Kena habaq awal-awal ni. Cina ni walaupun dia tak Islam, kena sebut. Sebab tuan-tuan bagi tajuk Melayu dan boykot, yang berceramahnya Cina. Tuan-tuan, yang berceramahnya Cina. Sedap sikit lah. Sebab kalau Melayu bercakap dengan Melayu pasal boykot ni, dia sesama dia kan. Dan hari ni tuan-tuan panggil Tok Bomo Cina pula. Cakap tentang boykot ni, dah tentu saya nak kaitkan dengan bangsa saya. Sebab nak boykot dia, asas dia, kita kena bersatu. Kita kena kuat.
Kita kena sehati sejiwa. Baru jadi. Baru orang rasa gerun. Baru tindakan kita itu ada kesan dia. Ni asas kita ni. Kalau kita nak tindakan kita itu menimbulkan rasa gerun terhadap pihak-pihak yang kita boikot ini. Tapi setakat ni lah tuan-tuan, setakat ni yang saya tengok perangai-perangai orang Melayu ni. Habaq dulu ni. Ini bukan cerita pasal 3R. Tapi memang 3R pun. Kita ni kalau tak boleh cakap pasal bangsa agama, nak ceramah apa? Betul tak tuan-tuan? Nak tak nak kena sebut. Cuma jangan hina, sudah. Kita cakap benda-benda. Saya ni kadang-kadang boleh cakap Kedah sikit-sikit sebab isteri saya orang Kedah. Orang Sungai Layak ni banyak ada saudara-saudara mentua saya ni. Pak mentua tak ada. Sungai Petani pun jarang balik. Orang tua dah meninggal belakang. Kan? Kadang-kadang bolehlah cakap sikit-sikit. Kerja Terengganu ada pula dia punya logat Terengganu juga. Kan? Asal orang Perak. Kalau tak kenal logat Kedah saya minta maaf banyak-banyak lah no. Lama tak balik lah. Orang tua tak ada, kemudian dia pula pindah ke Kuala Lumpur. Ya. Datang ke utara ni sesekali saja. Kita duduk main sebelah-sebelah Terengganu sana. Ya, yang boleh main pun sebelah ni je lah, utara, Perlis, Kelantan, Terengganu. Tempat-tempat lain tak boleh dah. Habis digam dia. Daripada kuasa, biar pergi lah. Tadi buat kat Sungai Bakap tu terpaksa buat sembunyi-sembunyi je. Atas dasar naib yang di Petua Perkim datang melawat. Nampak tuan-tuan? Nak berceramah pun tak boleh lah ni. Tuan-tuan takut dengan mu'alaf sekok ni pasal apa? Satu negeri takut dengan mu'alaf ni. Kita ni nak jalankan tanggungjawab je tuan-tuan. Nak langsaikan kewajipan kita sebagai orang yang baru dalam Islam ni. Taklah baru juga, hampir 40 tahun. Tapi bila kita ambil keputusan masuk Islam dulu, kita dah nekat dah. Nak menyampaikan risalah Nabi kita ni. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ni kerja kita. Tak apa ke tuan-tuan, suara saya kuat ni. Mic bagus pula. Kita dah lama tak main kemari. Ni dah azan ke Ustaz? Nak azan ke? Tak ada, saya lanyak azan, kalau nak azan silakan. Tak ada. Kan? Tengok tuan-tuan, kiri kanan semua ada ni. Hebat kan? Saya pula nak cepat sangat tadi, pagi tadi ada kematian pula sampai terlupa nak bawa kepiah. Botak gini. Songkok lupa apa semua, ada pula kawan sahabat meninggal. Pergi ziarah, duduk kerja flight. Dan minta maaf lah no. Orang kita lain sikit ni, masuk kat net apa, tengok skrin besar tu, nampak kepala je kan. Apa? Ini apek Cina kata kan. Tuan-tuan nak apa tu? Kadang-kadang kita heran tuan-tuan, kita ni nak jalankan tanggungjawab kita ya. Kita rasa bila kita masuk Islam ni, kalau kita tak menyampaikan sesuatu, kalau diri kita ni nak apa, tak rasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kita rasa tak puas. Tanpa kita mula-mula masuk Islam tu, habis je belajar masuk TV lah. Nak ceritanya,
Ya, zaman-zaman orang lama dulu. Almarhum Datuk Arundin, kemudian Ustaz Uzeni, kemudian almarhum Datuk Ismail Kamus tu, geng-geng kami lah tuan-tuan ni. Geng-geng baru ni kita tak kenal dah. Kita geng-geng lama ni. Kita aja tak mati lagi, lain-lain pakat-pakat matilah. Kita nak kena sambung kerja-kerja mereka ni. Tiba-tiba ada tempat yang boleh berceramah, ada tempat tak boleh berceramah. Baik boleh main kat Kedah ni, tempat isteri kita, sebelah utara ni. Dan hari ni tuan-tuan panggil saya nak cakap pasal boikot. Saya berpandangan, selagi mana tuan-tuan tak ikut perangai orang Cina, cakap sikit je ni. Orang Cina ni walaupun dia tak bersunat, tapi dia faham Islam tu lebih sikit daripada kita. Walaupun dia tak baca Quran. Tindakan dia tu seolah-olah dia baca Quran. Nak cerita tuan-tuan ni, nak pastikan boikot ini berjaya ataupun tidak. Asas dia mesti ada. Betul kalau tuan-tuan tengok hari ni bila cakap tentang boikot. Hari ni kita bercakap dengan apa yang pergerakan yang berlaku lah. Dan bila berlaku pergolakan di Palestin, contoh saja, maka syarikat-syarikat besar ni yang ada kaitan dengan Yahudi ni, contoh saja, mula menggelabah. Saya pun dihubungi juga, suruh bercakap pasal bahawa mereka ni bukan daripada golongan tersebut yang membantu Yahudi dan sebagainya. Dia nak banyak. Bila bercakap soal tersebut, saya tak nak sebutlah apa syarikat dia. Tapi kita dihubung ni, kita jawab senang saja. Maruah Cina ni. Maruah kita bukan serendah itu. Dalam keadaan, tuan-tuan tengok ini, perang di Palestin ini tidak akan berakhir dalam masa yang singkat ini. Walaupun kerugian yang ditanggung berbilion, ini pihak Yahudi inilah. Tuan-tuan akan tengok ni, dia tak akan berakhir. Walaupun gencatan senjata telah diumumkan daripada semasa ke semasa. Tuan-tuan perhatikan. Dia akan berterusan. Peperangan ini akan terus berterusan selagi mana tuan-tuan tidak berikan hak kepada yang berhak. Itulah hak umat Islam di Palestin ini. Saya tak nak ceritalah tentang pergolakan di sana. Kita bercerita tentang apa yang kita boleh buat di sini. Sebagai orang Islam, satu-satunya agama yang boleh menyatukan pelbagai bangsa. Orang lain tak boleh buat ni tuan-tuan ni, kecuali agama kita. Kalau Yahudi, mereka mengatakan dia ada chosen people. Mereka ni orang terpilih. Orang tak boleh masuk Yahudi tuan-tuan, tak boleh. Saya sebut ni, satu-satunya yang agama yang boleh menyatukan pelbagai bangsa ni, kalau dia faham. Kalau dia faham. Allah jadikan kita ni pun berbangsa-bangsa. Ni hebatnya. Tuan-tuan pergilah ke seluruh dunia. Di situ ada orang Islam.
Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ni berbangsa-bangsa ni untuk kita mengenal antara satu sama lain. Sudah tentu yang paling mulia di kalangan kita adalah orang-orang Islam. Tuan-tuan pergi menunaikan fardu haji di Mekah, buat umrah dan sebagainya. Mana ada satu agama yang boleh mengumpulkan manusia berjuta pada masa yang sama, membuat pergerakan yang sama? Tak ada. Tak ada dalam dunia ni agama yang boleh mengumpulkan manusia berjuta pada satu masa. Masa yang sama, melakukan pergerakan yang sama, yang terdiri daripada pelbagai warga. Tak ada. Tuan-tuan pergi tengok. Kecuali dalam agama kita, hebatnya Islam ni, dia boleh kumpulkan orang. Sampaikan Profesor Hiti daripada Jerman mengatakan, nak cerita tentang ni, orang tengok kita, orang puji dia, orang puji kita. Malangnya kita tidak nampak apa yang orang nampak pada kita. Tak apa tuan-tuan ni, main awal-awal ni, mula-mula suara naik lah. Dia geram. Patutnya tadi saya sampai awal pagi lagi, sebab ada program dengan sekolah. Tiba-tiba dapat arahan batal. Tu nak bagi tahu tuan-tuan ni. Dengar aja nama Ridwan T, kau di lain. Tuan-tuan nak takut dengan mu'alaf ni pasal apa? Aku tak makan orang Kita main ni nak cerita benda yang benar. Bukan kita nak berpolitik pun. Kita ni pensyarah universiti tuan-tuan. Mengajar anak bangsa kita. Menitipkan ilmu kepada anak bangsa kita. Asas ilmu ni dia kena benar. Ni cerita ni. Asas Islam ni dia kena benar. Benar lah orang Kedah kata kan. Baru dia boleh berkembang. Kalau kita belajar falsafah, contoh je. Sebab saya mengajar benda ni. Asas ilmu dia kalau dia nak berkembang, dia mesti benar. Sama juga dengan agama Islam ni. Asas dia agama yang benar. Baru dia orang boleh terima, senang berkembang. Tuan-tuan tahu, Islam hari ni lebih kurang baru 1400 tahun. Mana agama yang paling muda, yang muda di dunia lah. Jangan kira pada zaman Nabi Adam, letih ceramah kita malam ni. Kita ambil daripada Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru 1400 tahun. Sebelum Islam tu agama-agama lain telah lama wujud dah. Beribu tahun dengan kita. Kristian hampir 2000 tahun. Buddha 3000 tahun. Hindu lebih pada 600 tahun, betul tak? Hari ini yang paling ramai di dunia Kristian, lebih kurang 2 bilion. Mengikuti Kristian ini agama Islam, hampir 2 bilion. Ni nak cerita sikit. Dalam masa 1400 tahun, agama lain lagi-lagi lama. Kita dah nombor 2 tertinggi di dunia. Ramalan orang barat mengatakan Islam
akan mengatasi semua agama lain dalam tahun 2050. Tak lama lagi tuan-tuan ni. Kita akan menjadi manusia yang paling ramai di dunia. Nak ceritanya, bilangan kita ini ramai. Kalau bersatunya kita, macam kita buat ketika menunaikan fardu haji ni, tindakan itu dah cukup dah. Minum kejap. Bilangan kita ni ramai. Hampir 2 bilion sekarang ni. Makin Israel, Yahudi ni serang Palestin, makin ramai orang masuk Islam. Nak ceritanya, mananya kalau tindakan kita sama seperti mana kita menunaikan fardu haji, contohnya buat umrah, kita boleh sehati, sejiwa, seia dan sekata. Kalau kita boleh buat, kita fahami roh ibadat yang kita kerjakan. Sama juga. Kalau kita faham roh dalam solat kita. Betul tuan-tuan kan? Solat berjamaah. Bila imam angkat je takbir, habis makmum ikut. Tuan-tuan nampak? Tapi dia boleh dalam masjid aja. Dia boleh jadi ketika dia buat haji. Keluar masjid, balik pada haji, dia punya iktibar yang dia buat itu, pengajaran dia hancur. Macam mana nak jadi Melayu dan boykot ni tuan-tuan? Cina, ni sebut sikit ni. Kursi tuan-tuan ni empuk sangat. Bila duduk terponyok sikit sini kan. Tu, dia kena begini. Tak apa saya sebut Cina sikit tu. Kena sebut tuan-tuan ni. Tidak, kadang-kadang kita lena. Bagus juga tuan-tuan panggil berceramah yang lain bangsa ni. Walaupun semangat kita lebih Melayu pada Melayu. Itu orang kata, tuan-tuan. Sebut sikit tuan-tuan ni, supaya kita dapat ambil pengajaran tuan-tuan. Kita ada dengar kata-kata hikmah kan. Utlubul ilma walau kana fisin. Nampak tu. Hebat kata-kata hikmah ni. Ada orang kata ini hadis. Dia bercanggah pendapat. Tak apalah, kita ambil itu sebagai kata-kata hikmah. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tak tahu kan? Tuan-tuan jangan sibuk-sibuk dah lah ni pergi negeri Cina. Cina dah datang ke masjid ni. Lepas itu Cina dah banyak di negara kita kan. Tuan-tuan belajar je dia. Semangat dia meniaga, contoh je. Kenapa dia boleh berjaya walaupun dia duduk satu kampung tu dia seorang je. Dia boleh kaya raya meniaga di kampung Melayu. Tuan-tuan tengok juga bagaimana mereka bersatu mempertahankan sekolah dia. Cerita sikit ni. Dia ada kaitan dengan boykot. Mana tindakan kesatuan dia tu. Sampai sekolah dia tu, kerajaan pun tunduk dengan mereka. Siapa berani sentuh sekolah Cina? Cerita je sikit ni.
Tuan-tuan kan? Kerajaan minta tambah sikit masa bahasa Melayu ni. Sebab anak-anak korang ni bahasa Melayu tak pernah kerti. Yang fail ramai. Yang gagal tu ramai. Yang tak boleh cakap Melayu tu ramai. Sebab itu banyak insiden-insiden baru ni kan. Nak renew pasport, nak baharui pasport di Johor Bahru. Ya, pegawai immigration tak layan dah sebab tak kerti cakap Melayu. Duduk bergenerasi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan tak kerti. Nak jadi apa mangkuk ayun ni? Jangan, tuan-tuan jangan marah kasar sikit no. Boleh tak cakap lagu ni? Tak tahulah tuan-tuan, saya tak boleh, saya lepas ya. Cakap ini tak boleh selindung tuan-tuan. Cakap kena mai daripada hati kita. Nak terasa ke tak terasa ke? Ada aku kisah. Jadi aku cakap benda betul. Bukan aku nak bawa ajaran sesat. Kita bawa benda yang betul. Kalau saya salah, betulkan saya. Habis cerita. Lepas-lepas ni kan, kok lah tuan-tuan saya cakap tak betul yang kat je tangan. Ni saya cakap tak betul ni, saya terima aja. Kalau benda tu betul, tak betul. Kalau betul aku tahankan lah. Tu dia. Saya ni tuan-tuan jarang ni ceramah ni mula-mula naik suara dah. Tapi tak tahan lah. Macam baru ni di Johor Bahru nak baharui pasport. Pegawai immigration kata dah main pergi kaunter. Itu belum cerita main-main dengan seluar pendek dengan baju Allah. Baru ni kat Pulau Pinang berlaku lagi. Mari ke hospital nak ceritanya. Mari ke hospital pakai seluar pendek. Jabatan kerajaan ni bukan fashion show. Dia ada etika dia. Bukan saja negara kita, negara barat pun sama. Ya. Buat report polis contohnya. Baru ni kat Pulau Pinang juga buat report polis berlaku. Semalam pergi nak masuk hospital melawat saudara dia. Pakai seluar pendek, guard tak bagi masuk. Sebelum ni buat report. Nak buat report polis. Sama juga pakai seluar pendek. Anak-anak depa lah ni kalau pendeknya boleh diterima tak apa lagi tuan-tuan. Kadang-kadang pendeknya kita tak tahu dia pakai seluar ke tidak. Baju dia lebih panjang daripada seluar pendek dia. Ni nak ceritanya. Bila dia kenal lagu tu, benda jadi viral. Dia sengaja tangkap. Kan? Dia sengaja ambil gambar, tangkap gambar, nak tunjukkan pendeknya seluar dia tu. Dulu sebelum tu kat Kelantan. Walaupun kedai dia pakai seluar pendek. Bila kena saman, dia panjangkan seluar dia. Tu mangkuk ayun ni. Sebenarnya memang pendek pun. Tak tahu dia pakai ke tidak seluar tu. Tapi nak cerita pendeknya seluar dia. Bila benda tu jadi viral, yang salah Pak Gad. Yang buat polis tu yang salah pegawai polis yang ambil report. Sebab dia kata kerja kita ambil report. Bukan tengok seluar dia. Nampak? Hari ni. Ni nak cerita ni. Hari-hari kita geram sekarang. Dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku, tapi dia sengaja buat. Di Johor tu, pegawai immigration. Korang tuan tengok, bila tak renew pasport dia, suruh dia balik. Patutnya betul tindakan tu, kita pertahankan mereka. Sebab dia buat kerja, betul tak?
Pengambilnya, hak yang kerja tu salah. Hak yang tak erti cakap Melayu sepatah tu yang betul. Herannya kita. Sepatutnya tindakan-tindakan yang baik ini, kita sama-sama bantulah tuan-tuan bukan sokong. Tidak. Sebab dia buat kerja dia. Ini tidak. Di kalangan kita pun berbelah bahagi juga. Menyalahkan pegawai-pegawai yang buat kerja. Yang betul, mereka. Tuan-tuan nampak tak tindakan ini? Kesatuan hati mereka. Berbanding dengan kita hari ini. Nak bercakap tentang boikot ni. Tuan-tuan perhatikan kita pula. Setelah bandingkan dengan kaum saya, contoh je lah. Itu kalau saya cerita dalam-dalam lagi tu, tak habis kita malam ni. Dah main lewat. Ceramah panjang-panjang pula. Minum kejap. Saya mai masjid ustaz ni memang naik syekh. Baguslah buat masjid begini. Ya, bila tak ada apa dia punya ruangan kubah tu, kita suara pun tak bergaung. Kan? Betul tak? Ya, ramai orang kata ni sikit ni nak alih sikit. Ya, kubah ni ada saya pernah berforum dengan satu ustaz tu, ustaz muda-muda sekarang ni lah. Dia kata kubah ni syiar. Oh tu. Ya. Tuan-tuan tahu tak kubah ni seni bina Moorish India. Seni bina orang India. Islam terima, betul tak? Sebab Islam ni agama terima semua semua bangsa. Kalau seninya itu seni yang sesuai dengan Islam, tak ada apa. Itu Islam ni bagus. Dia pergi menyebarkan Islam di satu tempat, dia tak betulkan cara hidup dia. Yang dibetulkan akidah dia. Betul tak tuan-tuan? Dia pergi ke India, dia tak betulkan cara hidup orang ini. India, dia pergi ke China, dia tak betulkan cara China. Cara hidup dia, dia betulkan akidah dia. Itu tuan-tuan pergi ke China, masjid dia macam apa? Macam pagoda, lebih kurang gitu lah. Yang melentik-lentik tu. Ada dekat China masjid berkubah? Tak ada. Kita aja perasan. Kubah masjid, masjid kubah, kubah masjid, masjid kubah. Itu dalam kepala aja. Bila main masjid bentuk macam ni, masjid ke ni? Nampak? Dia nampak Islam tu sempit sangat. Tu. Sama balik kepada isu boikot ni. Sepatutnya tak? Kalau tuan-tuan nak pastikan dia berjaya, dia mesti ada kesatuan hati sebagaimana bangsa saya buat. Sekolah Cina hidup sampai ke hari ini, tuan-tuan tahu? Kerana kesatuan hati mereka. Sehingga kerajaan tak boleh buat apa-apa. Biar saya terus terang ni. Saya buat kajian Melaka ni, tuan-tuan. Dulu Kementerian Pendidikan kata bahasa Melayu kamu tak pernah elok, kena tambah masa dia. Daripada 180 minit seminggu tambah kepada 240 minit seminggu. Tak cukup. 3 period tu tak cukup. Seminggu ngajak bahasa Melayu 3 kali tak cukup. Kenalah ajar hari-hari baru dia boleh pandai cakap Melayu. Tak boleh. Ni lah cerita ni. Itu baru masalah bahasa je. Kalau cerita lain-lain panjang. Ni nak cerita dia. Dia punya kesatuan dia. Di bawah pertubuhan dia yang bernama Tong Chiao Tung. Boleh sebut tak tu?
Kesatuan guru-guru dia dan kesatuan ibu bapa dia. Tu nanya. Kalau tuan-tuan nak tengok, ya, mereka dengar pada siapa, malah parti politik pun kalah. Mereka lebih dengar pada NGO dia. Nampak? Kesatuan guru-guru dan ibu bapa Cina seluruh Malaysia. Tu, saya nak tuan-tuan perhatikan kesatuan mereka ni. Itu baru kita cerita pasal Melayu. Sebab itu tuan-tuan tengok, ya, sekolah kurang murid mereka. Kalau di Ulu Langat Selangor tu nak ceritanya, sekolah lama tu, Ulu Langat tu, murid dia ada 23 orang je. Tu Ulu Langat, itu Tanah Rezat Melayu tu. Cerita sikit, saya pergi dah. SJKC Chunhua. Tu tuan-tuan pergi, Batu 14. Pergi jalan je. Sekolah tu ada muridnya 23 je. Sebab situ kawasan Melayu kan. Macam mana sekolah tu ada? Kita cerita kemudian. Daripada 23 tu, Cina seorang je. 22 Melayu, seorang India, satu Cina. Nak tutup? Tak boleh. Patutnya sekolah kurang murid ni tutup lah dah. Jadikan sekolah kebangsaan ke, tuan-tuan nak? Tak boleh. Nanti kalau tuan-tuan mai, bagi tahu saya bawa pergi. Nak ceritanya kalau tutup aja, mereka akan bersatu. Nampak? Tu saya suruh belajar tu. Kalau mereka ni boleh masuk Islam, seronok kita. Dengan kesatuan dia, cara dia. Kalau mereka boleh masuk Islam, tuan-tuan bertuah kita. Tapi nak masuk Islam macam mana? Kita gagal nak tunjukkan Islam pada mereka. Ya. Cuba tuan-tuan habaq mai kat saya ni. Apa benda-benda baik yang kita boleh tunjukkan daripada mereka ni, sampai mereka tengok kita Islam ni ada kat kita. Ya. Sampai dia nampak Islam ni. Sebab Islam ni dia kena tunjuk pada mereka ni. Supaya dia nampak. Ya. Tapi tuan-tuan tengok, kita nak tunjuk kenapa. Sesama ustaz pun bergaduh juga. Orang agama ni, nak cerita ni tuan-tuan ni. Sesama kita berkelahi. Betul tak? Sesama ustaz kita ni. Itu belum masuk lagi ustaz cari makan. Nah, tuan-tuan, nak berjaya boikot macam mana? Kalau sesama agamawan pun tidak seia sekata. Betul tak, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan perhati ni. Sekejap, minum. Dia nak balik dia? Jangan, sebab dia tunggu lama dah. Ya. Sesama orang agama bergaduh tak habis-habis sampai sekarang. Itu bercakap tentang orang agama. Orang yang bukan bidang agama, sedangkan tuan-tuan ni serumpun. Orang Melayu ni serumpun lah. Serumpun seagama. Itu namanya Melayu. Ya. Dulu dikenali sebagai Kepulauan Melayu daripada rumpun Melayu. Masa belum terbentuknya tanah Melayu. Nak cerita ni tuan-tuan ni, biar Cina cerita sejarah Melayu. Rumpun Melayu ini
Dalam bahasa Portugis disebut sebagai Melayu. Oh dia nanti kita kaji dulu. Masa saya belajar dulu. Ya. Rumpun Melayu, Kepulauan Melayu membentuk nama negara-negara Melayu. Tu jadi lepas itu jadi Indonesia, tanah Melayu, betul tuan-tuan kan? Ya. Bila Islam datang, tuan-tuan nampak hebatnya. Ya, bila Islam sampai ke alam Melayu ni, seluruh orang Melayu masuk Islam. Tak ada yang berkecuali tu. Kalau tuan-tuan tengok sejarah Melayu di zaman Kesultanan Melayu, Melaka, pergilah ke mana-mana pun, Srivijaya ke, ya, Langkasuka ke, Champa ke, dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sejarah ni. Bila Islam datang aja, pemimpin dia masuk Islam, habis pengikut dia masuk Islam. Sebab itu dalam perlembagaan kita, bila disebut Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Ya. Sampai kan bila masuk Islam pun disebut masuk Melayu. Nak cerita tu. Orang dulu bukan kita. Saya dulu bila masuk Islam, bila kau masuk Melayu? Nampak? Kenapa dia tanya lagu tu walaupun dia salah? Kita ni masuk Islam. Nak masuk Melayu macam mana? Rupa ni lain tak? Rupa ni lain. Nampak sangat datang dari tempat lain. Tapi dia boleh jadi bila masuk Melayu. Nampak? Dia ada sebab dia. Tak boleh kata dia salah. Sebab dia ada sejarah dia. Itu dalam perlembagaan negara kita, makna Melayu, nak cerita. Makna Melayu, dia kata beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, berbudaya Melayu. Maknanya, siapa aja masuk Islam, walaupun dia India, Cina, ikut undang-undang perlembagaan Melayu. Dia tak sebut Melayu itu mesti Banjar, Bugis, tak ada. Minang, tak ada. Ini bukan nak mengajar dalam bilik kuliah ni. Nak habaq sejarah kenapa bila masuk Islam jadi masuk Melayu. Budak-budak tu takut suara saya ni tuan-tuan ni. Sebab kita ni bila berceramah ni suara tinggi selalu. Tak apa, jangan balik pula. Dia tenang main balik. Dan budak-budak macam tu lah tuan-tuan, jangan marah kat dia. Dia bukan tahu apa. Bukan. Mana sebotol lagi mari tu. Kita ni sebotol tak cukup, tambah sekarang ni botol kecil lah kan. Ceritanya. Ya. Makna Melayu dalam perlembagaan dia tak sebut Melayu ini mesti berbangsa Bugis, Minang, tak ada. Dia kata beragama Islam. Nampak saya tu bercakap bahasa Melayu. Tu ada pelat saya, tak ada. Ini dalam parlimen sila duduk. Tu aja dia tahu. Hal lain Allah cakap bahasa Melayu dia ke laut. Tu dia. Pemimpin kita lagu tu. Tak mana kena cakap sikit. Duduk di sini dari segi sejarahnya. Kaut segala keuntungan. Tapi bahasa yang boleh menyatukan kita ini tidak dikuasai. Bahasa dia dipertahankan bermati-matian. Tuan-tuan nampak tu? Sebab itu kalau tuan-tuan nak boikot, ikut cara mereka. Ya. Tuan-tuan ni satu rumpun, serupa, satu bahasa, satu agama. Bila Islam datang tu, habis semua masuk Islam. Tu nak cerita hebatnya Melayu zaman dulu. Bila kita ni dijajah oleh 3 kuasa besar kan? Portugis, Belanda, British. Nampak? Kita dipecahkan.
Ya. Sampai hampir 460 tahun nak ceritanya, punya lamanya kita dijajah. Bila British mai balik selepas Perang Dunia Kedua, Jepun keluar, dia perkenalkan Malayan Union, betul tak? Dia nak ambil hak dan kuasa-kuasa orang Melayu. Hak-hak orang Melayu dan kuasa-kuasa raja-raja Melayu. Tuan-tuan tengok sekali lagi bagaimana bangsa Melayu bangkit bersatu, betul tak tuan-tuan? Sejarah ni bukan nak cerita sangat, tapi kena cerita. Walaupun berbentuk sejarah. Sejarah ni orang tak suka sangat. Maklumlah ada sejarah. Itu kalau sambung lagi sejarah Kedah dengan Pulau Pinang, lagi orang tak suka. Tentu kan? Ya. Tapi kena cerita. Kerana sejarah tidak pernah menipu. Yang menipunya manusia. Apabila, cerita sikit ni tuan-tuan, cerita. Baru kita cerita pasal berkesannya. Kalau kita nak boykot, asas dia kena ada. Kalau tak ada asas, boykot macam mana pun tak akan jadi. Dia kena bermula daripada Madat ni lah. Seronok main. Itu betul lorong apa tahu tu. Itu budak terjun dari situ asal tu. Bagus. Kat masjid mana tempat main. Tuan-tuan hebat. Tak pernah jumpa. Nampak tu, tuan-tuan nak melayani kanak-kanak ni. Bagus. Saya puji . Tuan-tuan yang dengan duk halau budak-budak ni, kesian tak? Dia bukan tahu apa. Dia main, dia nak main. Zaman dia memang main. Itu biar dia main-main. Kita hak tua ni jangan main-main. Ni hak tua pun main-main sama. Tak jadi. Kita ni akil balik belaka dah. Tuan-tuan tengok saat kemuncak orang Melayu bersatu. Apabila British nak ambil hak-hak dia, ni baru aja bersyarah kepada anak buah saya kat Universiti Sultan Zainal Abidin ni. Tak kira lah dia bangsa apa, agama apa. Masuk kelas saya, dengar. Kita bercakap tentang sejarah. Sebab British datang bukan saja dia main balik selepas Perang Dunia Kedua tu, dia nak ambil kuasa Raja Melayu, dia nak ambil hak-hak istimewa orang Melayu, nak bagi kerakyatan secara longgar kepada orang bukan Melayu. Ini panjang cerita ni, cerita sejarah nanti tuan-tuan mengiyakan saja. Ya. Rupanya bukan ya setuju, lena lah. Ya. Bila British main balik, dia nak balas dendam pada orang Melayu. Sebab orang Melayu ketika itu masa Jepun main, bukan orang Melayu baik dengan Jepun. Cerita sejarah lagi panjang tak mau. Itu memang bidang kita mengajak. Kenalah cerita. Kan? Tapi orang lain tak suka dengar sejarah ni. Dia suka sejarah negara kita merdeka dah. Tu yang dia suka. Merdekanya berbilang kaum. Nampak? Yang tuan-tuan ni setengah mati memperjuangkan Malayan Union ini. Bangsa lain ketika itu tidak menentang Malayan Union. Sebab dia menguntungkan mereka. Boleh ikut ni tuan-tuan ni? Boleh kan? Malayan Union ni menguntungkan bukan Melayu. Sangat-sangat merugikan orang Melayu. Tuan-tuan tengok ketika itu. Melayu bersatu atas nama mempertahankan hak mereka. Termasuk mempertahankan agama kita ini.
Akhirnya Malayan Union dalam masa yang pendek aja habis dimansuhkan. Tak, takut British bila orang Melayu ni bersatu. Bila kita ni seia, sekata, sehati, sejiwa. Sebab itu nak satukan kita ni mudah je tuan-tuan, faham Islam tu. Ni bila sesama ustaz pun bergaduh juga. Yang bukan ustaz, tuan-tuan saya ceritalah. Ni cerita bab ustaz dulu, orang yang mengaji agama ni. Letih cakap benda ni tuan-tuan ni. Orang yang mengaji agama pun bergaduh. Tidak sehati, sejiwa, seia, sekata. Ya. Tengok pula dalam bidang lain pula. Bidang politik saya ceritalah. Hari-hari bergaduh. Dia tuan-tuan. Yang kita heran, saya heran betul orang Melayu tuan-tuan tak mak ni. Tuan-tuan jangan marah ni, saya sebut banyak. Sebab tuan-tuan bagi tajuk Melayu dan boykot. Kena sebutlah Melayu banyak kali macam mana. Sebab apa tuan-tuan pilih saya pun tak tahu. Tanya ustaz. Tuan-tuan ustaz kan? Mesti ada sebab dia tuan-tuan pilih. Ya. Yang saya heran orang Melayu tuan-tuan. Yang saya seru. Saban hari saya seru tuan-tuan baca apa saya sebut. Apa saya tulis. Tiap-tiap hari sebut. Tadi mai sini, sebelum mai duduk kejap. Tak, hantar. Tadi tulis pasal apa dah tahu. Pasal rombakan kabinet. Tak payah cerita tu. Kan? Cerita makin panjang. Ya. Sampai saya ni tarafnya, kalau ikut bangsa saya ni, pengkhianat Cina. Saya. Dalam negara kita ni, 3 Cina yang paling dibenci. Tu dia. Satu mendiang Kukeki mati dah. Cerita tentang ni. Orang Cina yang bercakap benar. Mendiang Kukekim ni sebelum dia meninggal, dia kata Perdana Menteri Malaysia ni mesti orang Melayu beragama Islam. Tu dia kata tu. Boleh ke saya cakap macam ni Ustaz ni? Tak apa no. Nak ceritanya. Mai kat kita, orang kita sendiri cakap. Dia tak cakap tak salah apa. Tidak. Bila ada orang bercakap, Perdana Menteri orang bukan Islam pun tak ada masalah. Boleh jadi Perdana Menteri. Kita pun dengar, dia cakap tak salah apa. Sebab perlembagaan pun tak sebut apa-apa pun. Memanglah. Sebab kamu jahil sejarah. Tapi mendiang Kukekim ni dia cakap berasaskan sejarah. Sebab sejarah ni tidak pernah menipu. Nampak? Sebelum dia meninggal. Tu mendiang Kukekim. Meninggal dah. Bila dia meninggal je, berpesta puak-puak ni. Cina ni duk mengutuk dia mati. Seronok dia meninggal. Tuan-tuan, ketika dia meninggal itu saya pi tuan-tuan. Atas dasar kemanusiaan. Dia tak masuk Islam, soal lain. Tapi perjuangan dia
Saya sebut ni, dia meninggal saya pergi, saya ziarah. Tuan-tuan jangan tengok pula macam mana apa dia pergi ni. Orang Cina mati pun dia pergi. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cakap gitu, no? Oh, kan? Itu dakwah bilhal tu. Nabi pun mayat Yahudi. Lalu pun baginda tengah duduk pun berdiri. Tanda hormat. Dia tu hamba Allah. Makhluk Allah. Dia tak, tuan-tuan? Dia meninggal bertepuk sorak dia. Dia kotor kau-kau dalam tenik tu. Ya. Tinggal 2 je tak mati lagi. Satu Profesor Teo Kok Siong. Seorang lagi Ridwan T. Nak cerita tuan-tuan ni. Profesor Teo Kok Siong ni orang Terengganu. Tapi orang yang memahami sejarah. Dia pertahankan hak-hak orang Melayu ni lebih Melayu pada Melayu. Nak ceritanya. Sebab itu berasaskan pada sejarah dia. Bayangkan. Di situ. Saya orang kutuk rapat dah, orang kata. Kita ni kalau dengar orang kutuk, tak hidup kita. Tak boleh buat apa. Kutuk menangis, kutuk menangis, kutuk menangis. Kamu nak kutuk, kutuk pi. Nak umpat-umpat pi. Aku terus dengan cara. Kan? Makin kamu kutuk, makin kuatlah aku. Nak cerita ya? Ustaz, kita nak ceramah sampai ke berapa Ustaz ni? Tak habaq main tu. Nak habis cakap-cakap habis ni. Kita ni tuan, bila dapat mic ni tak boleh berhenti. Tambah sound system bagus. Bukan? Kejap lagi tuan-tuan yang risau tu. Sebelum 9.30 saya berhenti ya. Kok-kok lah kan. Kok-kok tu dah lapak ke. Nanti duk kata aku bila Cina nak berhenti ni kan. Orang Kedah kalau dia cakap betul dia kasar sikit. Mu'alaf dia kata makloh. Tu. Bila makloh nak berhenti lah ni main masjid sedap ni cakap dah lama. Kita lapak dah ni. Dengan tuan-tuan kan. Saya jenis tak makan malam. Nak cerita je. Sebab itu boleh slim lagu ni. Saya nak sebut tuan-tuan dalam pertemuan yang singkat ni saya nak pesan je dengan sedikit banding tuan-tuan, banding. Sebab tuan-tuan dah panggil saya, kalau saya tak banding sikit, saya tak cakap pada hati saya balik malam ni saya tak boleh tidur. Kan? Apa tu? Sebab saya rasa nak boykot sesuatu berjaya, dia kena faham asas dia. Dia kena faham sejarah kita. Dia kena faham asal usul kita. Baru dia boleh berjaya. Tapi kalau sesama kita asyik bergaduh saja tak habis-habis. Asyik berbalah saja tak habis-habis. Tuan-tuan perhatikan ni. Sesama agama ni tak boleh berbaik. Sesama bang. Orang kata sebangsa, seagama. Dia tuan-tuan. Dia boleh baik dengan orang yang tidak sebangsa, tidak seagama. Contoh. Sepatutnya tuan-tuan kita ni, saya nak sebut tuan-tuan nak, sebangsa seagama ni lagi baik sebab dia sama.
Ya. Kita hari ini cerita, kita boleh baik dengan tidak sebangsa, tidak seagama, tetapi sesama kita ni sebangsa, seagama ni, dia berkelahi bukan main lagi. Tuan-tuan nak harapkan boikot menjadi macam mana? Sesama kita ada yang boleh bertakbir, ada yang tak boleh. Tu dia Saya ni tuan-tuan, Perhimpunan Solidariti Palestin ni, saya pergi ya. Saya naik motor, saya pergi. Nak pergi ya. Ada satu tempat tu, ada perhimpunan boleh bertakbir, ada yang tak boleh. Tuan-tuan nampak? Yang cakap tu bukan Islam. Kita menjadi juru cakap kepada orang bukan Islam. Sebab itu seronok mereka tengok aja kita. Kita sudah jadi wakil kepada mereka. Tidak. Mereka tengok aja sana. Saya kesian lah tuan-tuan ni. Saya minta maaf lah. Kenapa amat? Dah. 9.20 dah. 10 minit lagi no. Okay. Cakap. Saya ni kalau adalah saudara mara daripada sebelah pak mentua saya main ni, kalau saya tak kenal, minta maaf lah no. Saya tak boleh kenal semua. Sungai Layak ni ramai saudara dia. Bakar Arang, Sungai Layak. Cuma saya tak kenal mereka. Dia bila orang tua-tua dah tak ada ni, susah kita. Ya. Saya minta tuan-tuan ni, saya kalaulah tuan-tuan berjaya dalam boikot ni, sebab kita ni ada kuasa beli, betul tuan-tuan tak? Orang Islam ni telah ditakdirkan begitulah. Orang Melayu ni dia pengguna, bukan pengeluar. Betul tak? Dia ada kuasa beli. Orang lain kuasa jual. Hak jual itu akan bankrupt kalau tak ada orang beli. Tu aja cukup dah. Ditakdirkan di bumi Melayu ni. Tu saya tulis buku tu, Nasib Melayu di Bumi Melayu. Tuan-tuan, saya tulis buku pasal Melayu ni dekat 10 buah dah. Nak ceritanya. Cina tulis buku pasal Melayu. Mula-mula buku dia keluar, Nasib Melayu di Bumi Melayu. Buku keduanya, Masih Adakah Ketuanan Melayu. Buku ketiganya, sebab yang terbit pun Utusan Melayu. Utusan Melayu dah kena tutup dah tuan-tuan. Kesian Utusan Melayu kan. Dia ya. Apa dosa dia? Tutup dah. Lepas itu buku Masih Adakah Ketuanan Melayu. Lepas itu Melayu menjadi minoriti dalam majoriti. Tu dia. Melayu jadi sikit walaupun nampak banyak. Tu dia. Lepas itu apa lagi pasal Melayu? Melayu, amal ma'ruf nahi mungkar. Buku belakang tu. Bila Utusan Melayu tutup, buku tu tak cetak balik dah. Buku saya tu cetak sampai 7-8 kali tu. Nak ceritanya. Lepas itu tutup dia, tak ada dah. Cerita. Cina tulis pasal Melayu. Nak ingatkan orang Melayu. Tu. Ni 3R tidak pun tak tahu ni. Tapi nak ceritanya. Kalau salah saya tu, buku saya tu salah. Kena haram kan. Macam buku komunis juga kan. Begitulah kan. Buku-buku lain boleh pula. Saya nak sebut tuan-tuan ni.
Ya. Saya menyeru kepada perpaduan Melayu ni sampai saya tak sedar diri saya ni Cina dah. Oh, tu dia. Yang saya tahu Melayu ini beragama Islam. Dia mesti diselamatkan. Kerana Allah tak akan tanya kamu bangsa apa ke akhirat nanti. Saya habaq aja tuan-tuan ni. Allah tak akan nilai kita ni bangsa apa. Kamu Melayu ke, kamu Cina ke, kamu India ke, kamu Arab ke, Allah tak akan nilai kita dengan bangsa kita. Tapi Allah akan nilai kita dengan agama yang kita sedang perkatakan pada malam. Kalau nak berjaya pun, boikotnya pun, kita sedang memperkatakan soal agama kita. Mampukah kita memastikan boikot kita berjaya kalau bukan asasnya datang daripada kesedaran hidup beragam? Itu saya dah lupa dah saya ni bangsa apa. Punya sayangnya bangsa yang beragama Islam ni. Sebab itu kesatuan yang tak akan memisahkan kita sampai bila-bila. Saya nak hampak tuan-tuan. Ya. Orang kata berpisah tiada, ibarat lagu dan irama, darah dan daging itu. Itu saja nak yang mengikat kita ni sampai bila-bila. Kalaulah mengirakan bangsa, ada aku kisah apa nak jadi pada korang. Tidak. Kalau bangsa yang menjadi pegangan kita nak bawa kita bertemu Allah nanti, ada aku kisah. Tuan-tuan Melayu saja. Tetapi yang jauh lebih besar pada itu, inna dina innallahil Islam. Kita bercakap agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang saya sebutkan tadi, daripada ibadat kita, daripada hajinya, umrahnya, semayangnya, kita boleh berkumpul di Masjid India. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu saya suka semayang di Masjid India, walaupun dia ceramah tak faham, saya duduk aja. Rumah saya tu dia ada Masjid India dekat-dekat dengan masjid kita, Masjid India. Masjid kita ni politik banyak. Letih kita melayan. Ini dah singsing baju dah. Masjid India ni dan habis syak dia bagi tazkirah. Krong-krong. Cakap Tamil manalah kita tahu. Kan? Tapi kita tengok kesatuan dia. Tuan-tuan ni ceritanya. Masjid kita ni, bukanlah masjid sini Ustaz. Masjid tempat lain. Surau. Allah. Berebut nak jadi pengurus. Ya tuan-tuan. Berebut. Nak boikot jadi macam mana? Terlambat tak betul dah.
Ketika nak cerita tuan-tuan ni, ketika Israel mengganyang Palestin tu, kan, saya duduk Selangor ni, rumah saya kat Selangor kerja Terengganu, nak dengar khutbah pasal Palestin ni, bila pula dia orang nak cerita pasal khutbah pasal Palestin kan, payah sangat nak cerita je. Nak sebut tuan-tuan ni, kalau boleh sekarang ni hari-hari bercakap, betul tuan-tuan, pasal keadaan mereka di sana. Setiap khutbah dia bercakap benda ni. Ya. Ini nak sambut kat sekolah bising dah, nampak tu. Bawa senapang kayu pun bising dah. Tuan-tuan nak pastikan boykot berjaya macam mana? Dia tak jadi, tuan-tuan, tak jadi. Sebab itu boykot macam mana pun, jangan angati ayam je. Tak tahulah pasal apa orang Melayu sebut peribahasa angati ayam. Tai ni semua keluangan. Kenapa dia rujuk pada ayam, saya pun tak tahu. Saya tengah mengkaji ni. Mana ada tai keluar sejuk? Tak ada, kita cerita pasal itu pula kan. Semua tai keluar pandai. Sebab dia mula keluar. Tapi kenapa ayam, saya kena kaji. Banyak peribahasa pasal ayam kan. Tidur ayam. Angat-angat, angati ayam. Kaki ayam. Bukan? Ya. Saya nak sebut tuan-tuan, masa jangka yang singkat ni, kalau tuan-tuan nak pastikan sesuatu boykot itu dapat dilaksanakan secara benar-benar berkesan dalam keadaan hari ini ni, ditakdirkan umat Islam ni kebanyakannya kita ni orang yang membeli, betul tak? Yang menjual orang lain. Kalau kita seia sekata, jangan cakap banyak, pergi BNF cukup dah. Buy Muslim first. Contoh je. Walaupun sukar, memang sukar. Sebab bukan kita bukan pengeluar. Pengeluar kita ni sikit je tuan-tuan ni, sikit sangat. Kalau tuan-tuan tengok ujung-ujung katil-katil nanti, tuan-tuan akan nampak siapa kepala dia. Betul tak? Walaupun sukar itu. Memang sukar pun. Ya, apatah lagi bila ada si Kitol dan si Mandalia ni. Nak ceritanya. Ya. Tapi nak sebutkan rata-rata ni kita pembeli. Dan kita ada dulu kempen BMF, Buy Muslim First. Ya. Itu pun tak jadi juga. Bukan dari segi keberkesanan dia. Ya, tuan-tuan. Dan kita hari ini bercakap soal boykot barangan ya Yahudi dan yang bersubahat dengan Zionis Yahudi. Itu saja. Dalam keadaan kita Malaysia ni tak boleh buat apa dah, betul tak tuan-tuan? Ya. Kita nak fokus satu je dulu. BMF ni cakap kemudian lah. Bercakap soal boykot barangan antarabangsa ni yang ada kaitannya dengan Yahudi Zionis ni. Tuan-tuan nak habis ni, jangan risau ni, nak habis. Saya tak perlu sebutkan jenama dia, betul tak tuan-tuan? Semua tahu dah. Ya. Kita pun dihubungi untuk dibayar. Yang tuan-tuan tengok kontroversi ustaz-ustaz tu, ada kan? Itu ustaz tu. Murah je maruah kita. Murahnya harga agama.
Dia main kat kita tu. Saya boleh bayar kau. Pokoknya kamu cakap benda ni tak ada kaitan ni. Saya tak nak sebut jenama dan yang cukup sekadar tu saya nak sebut. Ustaz yang bercakap ni pula. Ni yang cerita ni pelong agama ni. Ni sekarang ni bukan ke ustaz suka selebriti. Suka sangat nak menonjolkan diri. Kita tu dulu tuan-tuan masuk TV tak terniat pun kita nak tunjukkan diri. Kita nak bagi tahu orang kita berdakwah aja, betul tak? Nak jadi popular macam mana? Tu. Sebab apa? Tapi kita dulu, ni cerita dulu. Orang sekarang ni baru naik aja. Minta macam-macam. Tu Mangkuk Ayun ni. Nah, kalau sesama kita, bila agama ni bercakap tuan-tuan. Masyarakat kita ni, bila orang agama bercakap, dia dengar betul tak? Dia dengar. Tapi bila ada sikit, bila kita cakap boykot ni, dia ada pandangan sisi yang lain. Dah kita pun jadi berbelah bahagi. Ni masalah kita ni. Sebab itu British dulu, dia pandai macam mana nak memancing, nak membeli orang-orang Melayu ni. Supaya dia belot. Cara dia pancing tu guna apa? Dah tuan-tuan, tak nak cakap dah. Cakap pun buat sakit hati je. Saya ni memang kasar tuan-tuan. Dulu kasar dah. Tambahlah ni, lagi kasar. Tak boleh dah, main lembut-lembut dah. Ni dah tahu pula lepas ni orang dengar macam mana pula bukan? Ikutlah. Ya ni aku tak menyentuh sensitivity online, betul tak anda? Dia api kan? Dan hari ini perkara yang sama berlaku. Lepas itu, habis mana Ustaz no? Ustaz, tanya ni. Soalilah tuan-tuan nak tanya. Ada sesi soal jawab ke apa, tu saya tak tahu. Tapi saya nak landing dah. Saya tak tahu suruh habis pukul berapa. Patutnya ceramah maghrib ni, isyak berhenti dia. Kita main lewat, kena berhentilah lewat sikit. Tak main jauh-jauh. Bukan jauh tuan daripada Terengganu main. Transit kat Kuala Lumpur sikit. No. Tu main sini pula. Ada yang boleh berceramah. Ada yang last minute cancel ceramah. Mana boleh lagu tu. Tuan-tuan, saya duk cakap daripada tadi ni, kalau tak betul bagi tahu no. Ya, kita ni rapat ni orang Kedah. Nak ceritanya. Bukan? Akhirnya kesimpulannya simpul. Kalau tuan-tuan nak pastikan kita ni sesuatu tindakan boikot kita berjaya, pertamanya orang agama tu kena tunjuk contoh dulu. Sebab dia faham agama lebih daripada kita. Saya ni malak. Tapi sesama orang agama pun berlainan pendapat, bergaduh dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok dalam media, tak tahu cakap apa tak. Ini belum masuk orang politik lagi, orang ekonomi lagi, apa-apa lagi, kata tak tuan-tuan? Dalam bidang-bidang lain. Di surau masjid dan sebagainya. Kalau di situ pemahaman kita, Islam kita amat cetek.
Bagaimana kita nak bercakap soal boikot yang mahukan kesatuan tindakan seluruh umat Islam, seluruh orang Melayu. Sebab itu bila saya tulis buku Nasib Orang Melayu di Bumi Melayu, saya tulis puluhan tahun yang dulu. Ya. Bila saya tulis buku tersebut, saya pesan orang Melayu ni kalau dia benar-benar sayangkan bumi dia, yang dulunya bernama Tanah Melayu, bangsa tu menjadi nama dia. Bangsa Cina jadi nama negara Cina. Sebab itu tuan-tuan dulu ada nama dia, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, betul tak tuan-tuan kan? Negeri Selat. Itu lagi sejarah panjang. Dulu setiap negeri-negeri Melayu ni dia sebuah negara tersendiri. Betul tak? Betul tak? Kedah ni satu negara. Dulu kalau tidak raja-raja Melayu menyerahkan kuasa dia kepada persekutuan, ni cerita sikit, ni cerita ni panjang lagi ya. Tak ada habis-habis ni. Cerita. Kedah satu entiti, Kelantan satu entiti, dia akan menjadi satu negara masing-masing. Itu nama dia, nama-nama dia itu. Ya. Tadi baru saya tegur, jangan sebut Penang selalu, sebab dalam bahasa Melayu tak ada makna Penang. Pinang aja. Nampak? Pulau Pinang. Bila tuan-tuan biasa sebut Penang, dah tak ada makna tu. Macam Singapura. Tuan-tuan sebut hari ni Singapura. Betul tak? Hilanglah nama Singapura. Bangsa Melayu ni membentuk nama-nama negara saya pula nak mengajar sejarah Melayu tuan-tuan kan. Habis dah berdiri tu masa suruh habis tu. Jadi tuan-tuan saya kita pun bukan jumpa selalu ni, betul tak? Sesekali kita mai dan sebagainya. Pesanan saya dalam buku Nasib Melayu di Bumi Melayu, masih adakah ketuanan Melayu, Melayu amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Ya. Dan orang kata mana mungkin Melayu ni akan hilang di dunia, kan? Bukan sebab kita ada kata-kata hang tuah, tak Melayu hilang di dunia. Betul tak kan? Let's go. Ya. Kalau akhirnya ni habis dah. Ya. Kalau tuan-tuan nak pastikan boikot yang tuan-tuan kita buat ni berjaya, dia tidak ada cara lain, jalan lain. Ya. Dan bukti dah sedia ada dah. Kalau benar-benar kita boikot ni memang jadi, betul tak tuan-tuan? Sebab kuasa beli orang Islam ni dia sangat tinggi. Ya. Tapi tidak ada cara lain. Kalau faham agama itu tidak dihayati dengan sepenuhnya.
Kalau orang-orang yang menjadi kepercayaan kita ini, terutamanya orang-orang agama ini, masih lagi tidak seria sekata dan sebagainya, pemimpin-pemimpin kita ni tak tahulah tuan-tuan kan. Ya, tuan-tuan tengok di parlimen tu dah cukup dah kan. Hari-hari telatah mereka kata, hari-hari kita kata mereka ni bila pula nak bersangka baik antara satu sama lain, betul kan? Rakyat telah buat pilihan dah, bagi hak rakyat kepada mereka sebenarnya, bukan? Hak negeri bagikan hak mereka. Jangan seksa negeri hanya kerana berbeza parti politik. Tak boleh. Saya kerja di Terengganu dah 10 tahun, tuan-tuan. Ini cerita Terengganu lagi panjang, tak nak. Habis dah. Nak berhenti 9.30, tak jadi lagi. Tak landing lagi nak ceritanya. Saya kerja di Terengganu, tuan, daripada Universiti Pertahanan dulu. Ni anak murid saya dulu tu. Mana dia, tak tahu tak lagi. Nak habis lah. Tuan-tuan kan? Saya nak habaq cerita. Tak baik cerita pun sakit hati ya, tuan-tuan. Kadang-kadang apabila hak negeri kita tidak berikan, sebab itu sistem persekutuan ini perlu difahami. Lagipun negeri-negeri pantai timur ni semua orang Islam. Allah, tuan-tuan, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, betul tuan-tuan? Itu semua negeri, semua majoriti orang Islam. Bagikan hak mereka. Betul tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan nak seksa rakyat yang tidak berdosa ni? Apa salah mereka? Betul tak? Sebab itu boikot kita akan gagal. Kalau kita gagal menjaga sesama kita. Itulah pesan terakhir saya dalam buku saya itu. Kita jaga Pulau Pinang macam anak emas. Betul tak? Dahlah saya nak balik tu. Cakap banyak-banyak kita jadi sebab. Tak tahu pasal apa. Cakap dengan pasal Melayu ni, inilah jadi. Sayangnya kita pada orang seagama ni, sehingga kita lupa siapa diri kita. Saya nak balik. Terima kasih banyak. Sanggup tunggu saya walaupun lambat dan sebagainya. Minta maaflah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.